warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Taufik bin Rashid yang merupakan pensyarah bagi kursus penterjemahan teks umum. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan adik kumpulan saya terlebih dahulu, iaitu saya sendiri, Siti Najalilah binti Muhammad Jafidus bernombor matrik A178319. Yang kedua, saudari Siti Soleha binti Muhammad Farish bernombor matrik A175478. Yang ketiga, saudara Hafizuddin bin Muhammad Ashraf bernombor matrik A174479. Dan yang terakhir, saudari Nurul Hidayah binti Azman bernombor matrik A175477. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Okey, baiklah, saya akan menceritakan tentang latar belakang teks yang telah dipilih. Teks ini bertajuk Is Breakfast Really Good For You? Here's What the Sign. Dan apabila diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ia menjadi adakah sarapan sangat bagus untuk anda? Ini adalah fakta di sebalik sains. Okey, teks ini membincangkan mengenai isu sarapan pagi, sama ada pengambilan sarapan pagi ini menaikkan berat ataupun tidak. Okey, sumber teks ini diperolehi daripada internet dan diterbitkan pada 30 Januari 2019. Penulisnya adalah Jamie Ducharme. Okey, mengapa teks ini dipilih? Teks ini dipilih kerana mempunyai isu yang relevan dan ia berkait rapat dengan pelajar maupun belia yang sekarang. Seperti yang kita tahu, isu sarapan pagi sangat penting untuk kita jaga agar kesihatan kita sebagai manusia terjaga. Okey, apabila kami merujuk artikel ini, pengetahuan kami tentang mitos ataupun fakta tentang penurunan atau penambahan berat badan disebabkan oleh pengambilan sarapan dapat dibezakan. Okey, untuk seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Siti Soleha. Terima kasih kepada saudari Jalilah. Saya akan meneruskan dengan kaedah penterjemahan. Seperti mana yang kita tahu, terdapat dua kaedah penterjemahan iaitu kaedah formal dan juga kaedah dinamik. Bagi kaedah formal, antara kaedah yang kami gunakan ialah kaedah pinjaman, iaitu ia akan digunakan apabila tiada padanan perkataan yang sesuai dalam bahasa sasaran. Seperti contoh perkataan protein, kalori, klinikal dan juga sosioekonomi. Contoh dalam ayat, Collison says a good morning meal incorporates 4 things: protein, whole grains, healthy fat and a fruit or vegetable. Seterusnya. Bagi kaedah dinamik pula, kami menggunakan beberapa kaedah, antaranya ialah kaedah transposisi dan juga kaedah adaptasi. Bagi kaedah transposisi, contoh ayat ialah but it's possible that lifestyle and socio-economic factors may be driving forces here, making a person more likely to eat breakfast and also have better overall health. Selain daripada perubahan kedudukan frasa yang terjadi apabila diterjemahkan ke bahasa Melayu, kaedah transposisi juga boleh digunakan bagi perubahan kelas kata sesuatu ayat. Contoh, apabila kita menukarkan kata kerja dalam sesuatu ayat menjadi kata nama. Contoh ayatnya ialah the economy grows rapidly. Perkataan grows itu merupakan kata kerja. Jadi apabila kita menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kita boleh menukarkan perkataan kata kerja grows itu menjadi kata nama, iaitu menjadi pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Jadi pertumbuhan itu merupakan kata nama. Seterusnya, kaedah kedua yang kami gunakan ialah kaedah adaptasi. Contoh ayat, so should you say goodbye to your eggs and toast? Lalu kami terjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang menjadi, jadi haruskah anda mengucapkan selamat tinggal kepada nasi lemak dan roti canai? Kami menggantikan perkataan eggs and toast menjadi nasi lemak dan roti canai untuk disesuaikan dengan budaya masyarakat Malaysia yang selalu mengambil sarapan pagi dengan nasi lemak dan roti canai. Sekian sahaja daripada saya akan serahkan kepada saudari Hidayah. Terima kasih saudari Siti Soleha. Seterusnya, kita beralih kepada masalah-masalah dalam penterjemahan. Semua tahu penterjemahan merupakan satu perkara yang sukar
Proses penterjemahan menjadi lebih rumit disebabkan pelbagai masalah yang dihadapi oleh penterjemah. Seperti yang kita tahu juga, tujuan penterjemahan adalah untuk menghasilkan satu karya terjemahan dari teks sasaran dengan makna dan ciri-ciri yang sama kepada sesuatu karya bahasa lain iaitu teks sumber. Jadi, antara masalah yang dialami oleh kami untuk teks ini ialah yang pertama, kesukaran mengekalkan maksud asal 100%. Contohnya di sini, Collison says she is seen from her clients. Dalam terjemahannya ialah menurut pengalaman Collison mengenai kliennya. Jadi di sini kami mengekalkan perkataan klien itu kerana jika diterjemahkan dalam bahasa Melayu, klien bermaksud pelanggan. Jika dipadankan dengan teks, ianya ialah tidak sesuai kerana pelanggan kurus. Jadi di sini kami memilih untuk tidak mengubah perkataan klien itu. Seterusnya, yang kedua iaitu kesukaran memadankan bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Contohnya di sini ialah is it unhealthy to skip breakfast, dan terjemahannya adalah adakah tidak sihat untuk melangkau sarapan pagi. Jadi di sini perkataan skip yang diterjemahkan kepada perkataan melangkau. Pada mulanya kami tidak begitu pasti adakah perkataan pelanggan itu tepat, sehinggalah kami mencuba rujukan di mana perkataan melangkau sarapan ini digunakan di dalam satu akhbar. Seterusnya, yang ketiga iaitu ketiadaan bahasa yang sesuai, dan masalahnya contohnya ialah if you eliminate that snacking, dan terjemahannya ialah sekiranya anda menghapuskan amalan pemakanan ringan itu. Dapat kita lihat di sini perkataan yang di-highlight ialah snacking dan terjemahannya adalah amalan pemakanan ringan. Perkataan snacking tidak boleh ditukar dengan hanya perkataan snack kerana ianya tidak sesuai jika dibaca di dalam satu teks itu. Seterusnya, akhir sekali ialah kurang kemahiran bahasa sumber. Contohnya di sini, contoh yang diambil di dalam teks ialah Collison says she is totally pro-breakfast, dan terjemahannya ialah Collison berkata dia sangat menyukai sarapan. Jadi di sini dapat kita lihat totally pro-breakfast. Dia sangat menyukai sarapan pagi. Dapat di sini saya dapat lihat ialah kurang ketepatan daripada bahasa sasaran kerana kurangnya kemahiran kami dengan bahasa sumber. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya menyerahkan kepada Hafizuddin. Poin yang pertama iaitu merujuk pada kamus yang berautoriti seperti kamus Oxford ataupun mereka lebih mahir ataupun orang yang berautoriti dalam terjemahan. Yang kedua iaitu merujuk sinonim ataupun thesaurus sesuatu perkataan agar suatu perkataan tersebut dapat difahami maksud yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Dan poin yang terakhir iaitu dengan menggunakan kaedah penterjemahan yang sesuai seperti kaedah formal ataupun kaedah akademik yang kena dengan pemahaman teks tersebut. Dan kesimpulannya, hasil terjemahan yang bagus dapat dilihat daripada laras bahasa dan istilah teks sumber. Oleh itu, kita mestilah menggunakan suatu yang dapat memahami oleh pembaca. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.